Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu isu hangat yang saya nak sampaikan hari ini berkaitan dengan satu kenyataan daripada ahli Parlimen PN. Satu kenyataan berkaitan dengan peletakan jawatan. Bukan ahli Parlimen PN yang meletakkan jawatan. Namun kenyataan daripada ahli Parlimen PN, Perikatan Nasional ini, yang menggesa ataupun mendesak timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying untuk meletak jawatan. Apa sebab tiba-tiba seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang tiba-tiba saja mendesak seorang timbalan menteri di dalam kerajaan untuk meletakkan jawatan? Dalam artikel yang bertajuk "Letak Jawatan sebagai wakil rakyat, jangan bazirkan wang kerajaan", seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional mendesak timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying untuk meletak jawatan kerana gagal menjalankan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Datuk Ahmad Marzuk Syari, PN Pengkalan Cepa, berkata, ini susulan Hui Ying gagal memberikan jawapan ketika sesi soal jawab mengenai soalan dikemukakannya berkaitan isu peruntukan dan mekanisme pemantauan rancangan makanan tambahan ataupun RMT. Beliau berkata adalah satu pembaziran wang kerajaan untuk menggajikan Hui Ying yang tidak mampu menggalas tanggungjawab diberikan. Siapa yang saya dapat lihat di sini, MP PN ini, ahli parlimen PN, yaitu Datuk Ahmad Marzuk Syari, PN dari Pengkalan Cepa, fokuskan kepada isu ini untuk timbalan Menteri Pendidikan ini untuk meletakkan jawatan disebabkan meminta untuk Lim Hui Ying untuk meletakkan jawatan sebab sebagai wakil rakyat, kerana itu akan membazirkan wang sekiranya duit gaji itu diberikan kepada dia. Maksudnya MPPN pun berfikir tentang pembaziran wang kerajaan. Jadi kenapa pula ada tuduhan sebelum ini semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan? Kenapa ada tuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana sedangkan pengurusi PN pada hari ini pun sedang berhadapan 7 pertuduhan di mana ia juga berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kenyataan daripada MPPN ini sepertinya hanya memfokuskan untuk timbalan menteri ini meletakkan jawatan. Dalam artikel ini, saya fikir perkara ini tidak pernah berlaku dalam sejarah parlimen. Saya meminta Menteri Pendidikan atau timbalannya menjawab soalan nomor 16. Sayangnya, timbalan Menteri Pendidikan itu tidak menyediakan jawaban. Ini tidak sepatutnya berlaku. Malah saya juga bertanyakan, jika beliau tidak ada jawaban kepada soalan asal, bolehkah dia menjawab soalan tambahan? Namun beliau nampaknya tidak bersedia dan hanya datang untuk memenuhi kerusi di sebelah sana. Seorang timbalan menteri itu perlu hadir ke Dewan Rakyat dengan persediaan, katanya dalam sidang media. Sebelum ini juga tindakan Hui Ying yang gagal menyediakan jawaban ditegur timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Ramli Muhammad Noor, yang menyatakan perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana ia memberikan gambaran tidak baik kepada kerajaan. Sementara itu, Ahmad Marzuk berkata, jawapan kepada soalan dikemukakannya itu sepatutnya sudah disediakan lebih awal dan dibacakan di Dewan Rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya ini kenyataan daripada MPPN di mana letak jawatan sebagai wakil rakyat, jangan bazirkan wang kerajaan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info-info yang lebih hangat. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua yang saya amat kasihi. Satu dapatan yang sangat panas daripada saya hari ini, di mana saya terlihat satu video. Bagi saya ini mungkin video ini sudah tular di semua platform media sosial. Di Facebook, YouTube, saya tidak pasti, tapi tuan-tuan dan bapak semua, saya melihat video ini berkaitan dengan kenyataan RPK ataupun Raja Petra bin Raja Kamarudin. Siapa yang tak kenal RPK kan? Kita tahu Raja Petra ini kita sudah tahu di mana RPK ini lantang bercakap di media. Namun di dalam komen di Twitter Raja Petra yang menyatakan kenapa Raja Petra ini takut nak balik Malaysia? Hanya berani bercakap di media saja kah? Akhirnya saudara-saudara, apa dapatan saya hari ini berkaitan dengan satu video yang menunjukkan bahwa Raja Petra ini memburuk-burukkan Muhyiddin, memburuk-burukkan pemimpin-pemimpin di dalam Bersatu, dan memburukkan Bersatu. Sebelum ini kita dapat melihat bahwa di dalam Twitter Raja Petra kita dapat melihat bahwa RPK yang sering mengkritik pembentukan kerajaan PHBN. Ada yang kata Anwar lantik orang sendirilah menjadi lantikan daripada Perdana Menteri sendiri. Ada yang kata juga Raja Petra membuat kenyataan bahwa kerajaan yang terbentuk hari ini melalui pintu belakang. Tapi saya tak setuju itu pula. Saya tidak setuju sebab dari mana bukti dan kenapa RPK kata pembentukan PHBN melalui pintu belakang Istana Negara, sedangkan Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi dan semua menteri-menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan angkat sumpah melalui Istana Negara, bukan pintu belakang. Akhirnya saudara-saudara, satu artikel yang saya nak sampaikan kepada Anda yang bertajuk, artikel ini bertajuk Bersatu lemah, stupid, you deserve to die because you are stupid, kata RPK. Bagi saya ini satu kenyataan yang sangat sensitif, dan artikel ini diterbitkan pada 26 Mac 2023 pada jam 11.07 malam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menurut Anda, dengan kenyataan daripada artikel ini, tajuk artikel ini, di mana RPK ataupun Raja Petra Kamarudin membuat kenyataan bahwa bersatu lemah, stupid, you deserve to die because you are stupid, kata RPK. Bagi saya ini satu penghinaan besar kepada Muhyiddin Yassin dan kepada Bersatu dan kepada pemimpin-pemimpin di dalam Bersatu. Walaupun pada mulanya ramai orang berpendapat bahwa RPK adalah pengikut setia ataupun macai PN. Tapi hari ini pula melalui video yang tular ini, kenyataan daripada RPK yang berpendapat bahwa Bersatu lemah, bahkan berkata bahwa parti Bersatu ini stupid, you deserve to die because you are stupid, kata RPK. Untuk lebih lanjut, Anda boleh lihat dalam artikel ini, dalam video ini, saya tunjukkan. Ada video ini, dari video ini, Anda dapat lihat video. Tapi saya tidak boleh play sebab saya takut copyright. Dan ini bertajuk, Anda dapat lihat tajuknya adalah ini. Oke. Jadi, tuan-tuan dan bapak semua, bagi saya ini satu isu yang sangat panas, dan apa pula komen daripada Muhyiddin, apa pula komen daripada pemimpin-pemimpin dalam Bersatu.